Okey, pada saya, kita sebenarnya semua tahu bahawa agama Islam merupakan agama rasmi, agama persekutuan negara kita. Jadi, pada saya tak timbul isu kita memperkecilkan Islam. Pada saya, siapa saja yang menjadi kerajaan, maka kita harus menjunjung agama Islam sebagai agama rasmi atau agama persekutuan. Persoalan yang disebutkan berkenaan kedai ini, saya sebenarnya melihat kalau kita melihat secara perkiraan matematik, kerajaan Perlis Kedah, kalau kita nak kata bahawa dia bukan kerajaan Melayu Islam, kalau kita kira secara asas dalam kerajaan Pakatan Harapan di negeri Kedah, kita mempunyai 19 kerusi yang mana kita ada 6 orang yang bukan Islam dan 13 orang yang Melayu Islam. Jadi bermakna daripada situ yang bukan Islam hanyalah 30%. Jadi saya tak rasa ini jadi isu besar kerana ia menggambarkan komposisi rakyat yang sebenar. Jadi kalau kita kira ikut peratus, 68% sebenarnya Melayu Islam dalam kerajaan Pakatan Harapan. Jadi sebab itu saya rasakan bahawa ia bukan isu lah. Sebab yang paling penting adalah seperti saya sebut tadi, kita tidak pernah mengenetepikan agama Islam sebagai agama rasmi, bahkan kita sentiasa sensitif dan memastikan apa jua perancangan program-program kita juga sebenarnya mengarah kepada sesuatu yang tidak melanggar apa yang telah Islam gariskan. Kenapa kerajaan PH dilihat tidak mewakili kerajaan Melayu Islam? Kerana itu dalam konteks perkiraan matematik, bilangan kita itu memang lebih daripada 50%, itu Melayu Islam sebagai wakil rakyat. Itu satu. Tapi dalam konteks yang lebih besar, saya melihat kerajaan Melayu Islam ini dia seseolah suatu blok pemikiran yang saya tidaklah nak kata benda itu pintu, tapi satu blok pemikiran yang sangat sukar dipecahkan. Kerana Malaysia ini kita melihat bahawa Melayu itu Islam. Di negara kita ni kita melihat kebetulannya Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Sinonim, sangat sinonim. Walhal kita mungkin tidak perasan bahawa ada juga orang Melayu yang bukan Islam. Bahkan ada orang Melayu yang bukan tetapi Islam bahkan lebih baik daripada Melayu. Adalah tidak ada seorang Melayu dan dia Islam tetapi dia lebih korup ataupun dia korup, itu takkan kita nak memperjuang menyokong orang-orang Melayu Islam tetapi korup. Jadi pada saya, nilai yang lebih universal yang ingin kita perjuangkan itu adalah nilai yang dibawa oleh Islam itu sebenarnya jauh lebih tinggi. Tidak melihat ataupun mengukur kepada kaum itu sendiri. Sebab pada saya, apa sahaja kaum, beradanya kita dekat dunia ni pun, pelbagai bangsa, pelbagai kaum itu sebenarnya adalah hikmah. Kalau Tuhan nak jadikan satu bangsa pun boleh. Tapi saya ingat inilah kerangka pemikiran yang sangat susah kita nak pecahkan. Seseolah Islam itu dimiliki oleh sesuatu kaum sahaja ataupun sesuatu bangsa itu sendiri. Walhal sebenarnya kalau Nabi berdakwah untuk kaum dia, Islam pun tak sampai dekat kita sini sekarang. So saya rasa sebenarnya itu bukan isu. Memang di Malaysia ini pengalaman kita dalam politik ini, pertempuran politik ini selalunya menjadikan dua peluru ni, iaitu agama dan juga kaum sebagai peluru penting. Peluru yang selalu digunakan untuk meraih sokongan. Jadi kita gunakanlah apa sahaja cara, approach, tetapi menggunakan kaum dan juga isu kaum dan juga agama untuk meraih sokongan. Yang itu yang saya rasa kita perlu perbaiki dan tidak harus kita lakukan perkara tersebut. Sebab itu kita cakap new politik ataupun politik baru, budaya politik baru, budaya politik matang, politik sejahtera dan sebagainya lah. Tapi kita kena walk the talk dan sebenarnya ia tidak mudah. Tapi itulah antara cabaran yang kita lalui sekarang ini. Dan dalam masa 22 bulan kerajaan PH memerintah, saya ingat itulah antara isu yang sangat sukar untuk kita kadang kita nak counter balik, dan mungkin disebabkan kelemahan itulah yang kita gagal mempertahankan kerajaan sedia ada ini.